Ini encik suami saya ni dekat-dekat ni ya. Kan siapa lah tu kan bercakap dekat lagi. Subhanallah, bila ziarah ni saya kata ya Allah, hebatnya ini antara dewan yang terbesar dan saya kagum dengan pembinaan. Sebab di sebalik pembinaan ni ada usaha yang sangat keras. Kalau tidak dengan keikhlasan, dengan mereka kuat tak mampu nak bina tempat yang sebaik. Maksudnya Ustaz Datuk Ustaz Kazim kita buat dengan rasa cinta, kesungguhan dan semua orang yang membantu. Termasuklah ibu-ibu muslimin-muslimat di hadapan saya ni yang banyak mengorbankan harta benda, wang, tenaga, doa dan sebagainya. Dan ini akan menjadi satu saksi. Nabi SAW bersabda hadis yang sahih, sadaqatun burhan, sedekah burhan, saksi. Sedekah ini akan jadi peguam bela kita di akhirat kelak. Ketika kita tidak boleh membela diri kita kerana mulut kita kan akan ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di hari iaitu hari kiamat kelak akan ditutup mulut kita. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka akan berkatalah tangan-tangan mereka, dan ketika itu kaki-kaki mereka akan berkata apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Dan berbahagialah kepada ibu ayah yang duduk di sini, kepada hajah-hajah, tuan haji, kerana mudah-mudahan suatu hari, di hari tidak ada siapa yang dapat membela kita, tetapi kaki-kaki ibu ayah akan bercakap di hadapan Allah kelak. Setiap pagi kaki ini melangkah ke majlis ilmu. Setiap hari kaki ini melangkah solat berjemaah di surau, di masjid. Setiap hari tangan ini menuliskan ilmu Allah. Setiap hari tangan ini menghulurkan sedekah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ibu ayah yang dimuliakan sekalian, kalau tak berada di sini, tak duduk di sini, agak-agak sampai tak hari-hari kuliah. Tak kan? Kalau kat kampung lah, kan kejap rumah cucu ni, kejap kat rumah cucu ni kan. Kerja memang tak akan habis, urusan sentiasa ada, disibukkan. Kita sentiasa akan disibukkan, sama ada dengan dunia ataupun akhirat. Subhanallah, hari ini saya jumpa bakal-bakal penghuni syurga, insya-Allah. Amin, amin. Kerana bakal penghuni syurga sudah ada tanda-tandanya di dunia lagi. Semua benda kan ada tanda kan. Nak beranak dulu ada urusan ni. Apalah yang belajar ni kan. Lepas tu kan belajar kitab-kitab. Lepas tu ada yang terfikir belajar ni bukan nak mengajar tapi beria. Subhanallah. Tetapi saya pasti setiap hari daripada kalangan kita, setiap hari bila belajar walaupun rasa macam tinggi ke apa, dapat sesuatu kan. Dapat sesuatu.
Masya Allah. Menambahkan kefahaman tentang agama, tentang hakikat hidup kita. Allahu Akbar. Bila Allah nak berikan seseorang kebaikan, bukan Allah berikan kekayaan, bukan Allah berikan nama, anjuran kedudukan dan sebagainya, tetapi Allah berikan kefahaman dalam agama dan kehidupan. Dan untuk dapat kefahaman tentang agama, mesti melalui jalan menuntut ilmu, mesti jalan kita membuka kitab, tadabbur Al-Quran, duduk di majlis ilmu. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melihat taman syurga, maka singgah. Sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di mana itu taman syurga? Lalu Rasul menjawab, "Hilakuz zikri." Iaitu majlis zikir, majlis ilmu. Sebab itu kita sebutkan tanda-tanda penghuni syurga adalah orang yang suka hadir ke taman syurga. Taman syurga di dunia iaitu majlis ilmu. Jadi orang yang tak suka majlis ilmu, subhanallah, ini juga ada disebutkan dalam hadis Nabi. Perbezaan orang yang hadir majlis ilmu. Ada yang hadir di depan, bahagiannya berbeza. Ada yang berada di tengah, bahagiannya berbeza. Ada yang berada di belakang. Yang kecil hati yang belakang ya. Yang kecil hati yang belakang. Mungkin kursi ni ada nama kot, tak boleh duduk Macam mana? Tak ada nama kan? Insya-Allah. Kita tengok kalau orang perempuan, alhamdulillah ya, penuh. Mungkin ada yang tu ada tapi tak nampak ada yang duk sinar ke kan. Masya Allah. Dia ada perbezaan. Maksud bila kita hadir majlis ilmu, ada orang bila walaupun dia masuk awal, dia dah cop duduk tengah-tengah. Ada yang datang awal, dia cop belakang dulu. Ada yang macam tu ya, subhanallah. Tapi ada yang nekat sungguh. Dia nak, kalau kuliah, kalau majlis ilmu, mesti nak depan. Mesti nak depan. Dan ini bukan bermaksud kita sedang memuji-muji dan sebagainya. Ustazah kalau semua duduk depan, macam mana pula? Tak muat lah kan? Tak muat lah. Muslimin muslimat, kalaulah semua dah datang awal tapi tetap tak dapat duduk depan, belakang pun samalah juga dengan depan, insya-Allah. Tetapi yang disebutkan dalam hadis itu, yang paling buruk adalah orang yang berpaling daripada majlis ilmu. Dia tahu ada majlis ilmu, dia dah lalu dah, keluar dah iklan selalu tu, dan tak ada halangan pun dia nak pergi, tapi dia berpaling. Sehingga kan hujung hadis Nabi itu menyebut, siapa yang berpaling daripada majlis Allah, maka Allah juga berpaling daripadanya. Allahu Akbar. Sebab itu majlis ilmu dikatakan majlis Allah. Sebab kita menyebut nama Allah, bercakap tentang Rasulullah, bercakap tentang Al-Quran. Apa pun yang kita belajar sumbernya daripada Al-Quran. Masya Allah. Dan siapa yang suka hadir majlis ilmu, sama ada dengan paksaan. Mungkin ada dengan kita yang dah kan tak datang jadi kesalahan, kan tak boleh duduk lagi dan berakah kan. Kita dah seronok dah dengan kawan ni kan. Kadang-kadang kan datang perasaan seumpama tu, nak macam juga adik-beradik ke jiran-jiran yang seronok kan, pergi melancong sana, melancong sini gini, kita pula duduk dalam ni hari-hari kuliah. Ada waktunya Allah ya Jabbar ya Qahar, Allah yang maha memaksa hamba-hamba yang dicintainya untuk istiqamah berada di majlis ilmu dengan cara peraturan-peraturan manusia yang menetapkan duduk dalam ni wajib hadir. Melainkan kalau sakit sekian-sekian tu cerita lain, kena imarahkan majlis ilmu contohnya. Kadang-kadang kita hadir kerana malu dengan kawan-kawan. Istiqamah ni ahli bilik kita kan, contoh kan, pergi. Kita pun hadir juga. Subhanallah. Dan saya percaya ketika ibu ayah buat keputusan untuk berada di tempat yang barakah ini, sebenarnya telah pun membuat keputusan yang antara yang terbaik dalam seumur hidup. Hidup kita kan selalu buat keputusan. Dan sebaik-baik keputusan apabila kita memutuskan diri kita untuk menjadi khadam kepada ilmu, memutuskan diri kita untuk menjadi ahli manusia yang menghidupkan majlis ilmu seumpama ini. Allahu Akbar. Saya tak pasti di sekitar kampung ataupun daerah ini ada tak tempat yang menyediakan kuliah-kuliah, kan pengajian yang seramai ini hadir. Kita boleh tunjuk ya, ni ada yang tengok lebih kurang 1.3. Ustaz boleh tak pusing-pusing?
Subhanallah, dalam dewan yang besar. Dan tunjukkan tok guru kita Ustaz belah sana. Ada yang tanya, Ustazah ada kat mana ni? Ustaz boleh gerakkan ke sana kamera. Lepas ni memang nak panggil Datuk sekejap ya Ustaz. Sebab apa? Memang antara tujuan kami nak ziarah, nak ziarah Ustaz, kemudian nak ziarah tempat ni kan. Masya Allah. Ada yang tertanya, Ustazah duduk kat mana ni, orang ramai ni? Kami sedang berada di Pusat Pendidikan Al-Barakah, iaitu satu pusat pengajian, satu pondok yang diasaskan oleh Al-Fadil Datuk Ustaz Kazim, yang kita kasih, yang kita muliakan. Kemudian bersama-sama depan saya ni adalah ahli penghuni di Al-Barakah. Dan mungkin ada orang luar juga ya Datuk ya? Ada, ramai juga orang luar. Oh hebat, Masya Allah. Berapa orang luar yang bukan duduk di sini? Masya Allah, sebahagiannya Istiqomah datang. Yang saya tahu hari-hari ada kuliah ya? Hari-hari ada. Masya Allah. Maksudnya hari-hari jumlah lebih kurang begini. Dan Datuk cerita kalau tak ada PKP, tak ada isu-isu COVID ni, melimpah ni sampai belakang penuh. Allahu Akbar. Dan antara tanda-tanda nak tahu penduduk di satu tempat itu hatinya hidup ataupun mati, boleh lihat majlis-majlis ilmu. Ada banyak tempat yang ada dewan yang canggih, bila buat kuliah 2-3 baris je. Ada banyak tempat masjid yang besar-besar, tapi bila buat kuliah sikit sangat orang hadir. Allahu Akbar. Masya Allah. Mudah-mudahan generasi hebat di hadapan saya ini akan diganti, akan disambung oleh generasi seterusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Walaupun ketika itu Al-Fadil Tok Guru kita dah pun tiada kan, yang mengususkan ni telah tiada, tetapi ada generasi yang menyambung disebabkan keberkatan. Dan apabila adanya tempat yang subur seperti ini, limpahan keberkatan dan rahmat itu bukan hanya di sini, dia melimpah juga kepada, ini kan nama apa ya daerah ni? Manjoy kan? Dia melimpah juga kepada orang-orang semuanya di sekitar Manjoy. Kerana di sana ada hadis Nabi SAW, sesungguhnya para malaikat melabuhkan ataupun menaung ataupun menyebarkan sayapnya kerana sukacitanya, kerana sukanya para malaikat, cintanya malaikat kepada para penuntut ilmu. Tetapi itu alam ghaib, kita tak boleh nampak. Tapi kalaulah itu dibuka hijab oleh Allah, lalu orang melihat siapa yang sedang berjalan menuju ke majlis ilmu, sedang dinaungi oleh sayap para malaikat, sudah tentu seluruh penduduk Manjoy ini akan datang sampai tak muatlah Al-Barakah ni. Tetapi hanya orang yang beriman, yang percaya dengan alam ghaib, yang yakin dengan ganjaran yang sangat besar ini, sanggup mengorbankan waktu rehat, kan, penat, kalau waktu macam ni seronok golek-golek, rehat-rehat, lain-lain yang pokok, lain-lain yang, kan, subhanallah, korbankan masa tenaga untuk hadir. Hadis itu bersambung lagi. Dan sesungguhnya malaikat dah naung ni. Kemudian dan sesungguhnya binatang-binatang yang bertembangan, ikan-ikan di lautan, memohon ampun dan memohon kebaikan untuk mereka yang hadir ke majlis ilmu. Allahu Akbar. Kalaulah Allah buka hijab tu, lalu kita melihat dan boleh mendengar suara binatang-binatang di dalam lautan, suara burung yang berterbangan mendoakan kita, sudah tentu seluruh manusia akan berpusu-pusu setiap hari mencari-cari di mana majlis ilmu untuk mereka hadir. Tetapi sungguh golongan ini semakin rare, golongan ini semakin kurang. Kerana yang hadir di majlis-majlis seumpama ini, orang yang telah terpilih, ditapis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian datang, bukan ia satu perkara yang mudah. Sama juga orang yang menyampaikan ilmu, jika tidak kuat menempuh badai ujian menyampaikan ilmu dan mendengarkan ilmu, kita memilih untuk berhenti kerana itu lebih merehatkan, itu lebih memudahkan hidup kita. Tapi kita tahu hidup adalah satu perjuangan. Masya Allah. Mungkin ada yang sedang tengok secara live kan hampir 2K ni, tanya, Ustazah kami hadir secara alam maya macam mana? Sekiranya anda memang betul-betul tak mampu, ada halangan,
Maka mudah-mudahan walaupun hadir di alam maya dikira sama seperti hadir, tetapi Allah Maha mengetahui adakah kita betul-betul tak mampu untuk hadir. Sebab itu kita tak boleh bersedap, ustazah sama je kan di alam maya ataupun fizikal datang dengan tubuh badan di majlis ilmu. Kita boleh katakan sudah tentu ia tidak sama dari sudut pengorbanan, usaha keras dan sebagainya. Tetapi kalau betul-betul tak boleh dengan anak kecil itu ini, mudah-mudahan Allah kirakan sama. Tetapi kita kena berusaha juga. Cari waktu hujung minggu, Sabtu ke Ahad ke, celah masa. Tak dapat setiap hari, seminggu sekali, tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Kadang saya tanya orang muda, tak dapat ke sebulan sekali. Wajibkan diri, bawa anak-anak isteri, walaupun tak mampu masuk masjid, duduk dalam kereta, dengar kuliah maghrib dalam kereta pun jadilah. Tetapi kita kena juga sekurang-kurangnya, tak boleh kata seumur hidup lah, sebulan sekali lah, hadirkan diri kita, roh dan jasad kita, hadir ke majlis ilmu, ke rumah Allah dan sebagainya. Subhanallah, Alhamdulillah. Saya tak boleh dah cakap panjang sebab dah panjang tadi. Sebenarnya datang tadi dalam pukul 9.30. Lepas tu kami ada live bersama. Dan memang niat hati untuk ziarah Al-Fadhil Ustaz. Jadi Ustaz, sebenarnya nak jemput Ustaz. Nanti encik suami pun ada tengah, Ustaz ada tepi. Sebab nanti encik suami saya jealous. Dia bukan pasal jealous saja ya, ia pasal syariat juga ya. Jadi eloklah tu kan. Encik suami saya duduk tengah kan. Jadi Ustaz, bukanlah saya tahu Ustaz dah biasa ni jemaah Ustaz, tapi jemaah kami yang live ni nak tengok Ustaz. Itu kan Ustaz berbedak, kan, bedak putih. Ingat Ustaz bergincu pula kan lepas tu kan. Rupanya habis bedak tu tak ada daya. Jadi sebenarnya ramai orang nak tahu perkembangan Al-Fadhil Ustaz. Jadi jemput ya. Boleh tolong apa ni? Saya nak tunjuk. Okey. Subhanallah. Tak apa, kerusi. Adakah? Kat mana? Dah lapar ya semua. Insya-Allah. Memang tahu ke saya ada hadir. Lepas tu nampak macam tak terkejut sangat je. Sebab pakai mask kan. Subhanallah, hebat penduduk Manjui. Masya Allah, subuh dengan majlis ilmu. Hari-hari subjek berbeza ya Ustaz? Tukar-tukar kitab. Oh, hebat belajar kitab. Saya tengok tu kan, boleh ke kita tengok Tunggu sekejap Okey, setting. Masya Allah. Apa ni? Ni kan dengar suara kan? Ustaz boleh pusing daripada jemaah. Masya Allah. Kepada sahabat-sahabat yang menonton secara live, ini kan, ni muda-muda belakang ni, dalam umur 16, 17 kan. Kena terbalikkan lah, 61, 71, ada umur 15, 51 kan. Masya Allah. Tapi mungkin ada jugalah yang umur 14, 41 ke atas. Subhanallah. Tengok opah cik ni. Opah. Kita tanya opah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Opah nama? Salbiah binti Muhammad Saad. Hajah Salbiah. Masya Allah. Opah umur berapa? 83. 83, subhanallah, 83. Ada lagi ke yang muda lagi dari 83?
Maksudnya opah yang paling muda lah ni ya. 38 ya. Opah 83. Subhanallah. Okey, opah belajar kitab apa kat sini opah? Baru mazi Ha. hadis 4. Ya. Masya Allah. Pagi-pagi baca Quran. Baca Quran. Ya. Subhanallah. Ini opah yang menulis habis. Ya, opah yang tulis Al-Quran, habis satu Al-Quran tu kan? Dah habis belum satu Al-Quran? Tak habis. 15 juzuk dah. Opah dah tulis 15 juzuk. Muat 15 juzuk tu. Ya, 15 juzuk. Ya. Masya Allah. Opah ni dia tuliskan Al-Quran dengan tangan, dah habis 15 juzuk. 16. 15 dah habis, masuk juzuk ke-16, tulis tangan. Masya Allah. Mengisi masa dengan menuliskan Al-Quran. Subhanallah. Opah dah berapa lama duduk sini? 17 tahun tu 27 tahun 2007. Tahun 2007. Oh, dah lama opah duduk. Datuk, daripada 2007. Oh, generasi terawal. Kalau 2007, lepas tu 2017, lebih kurang dalam 2007 dalam 14 tahun. Ya. Subhanallah. Opah dah duduk 14 tahun di Al-Barakah. Masya Allah. Seronok duduk sini opah? Seronok. Seronok. Apa yang paling seronok? Itu dapat belajar sini lah. Masya Apa tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kuliah apa semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih opah. Okey. Subhanallah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian yang melihat secara live. Saya ni berada di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Tapi saya berdiri ni sebab nak tunjuk kitab ni sekejap. Pusat Pendidikan Al-Barakah yang diasaskan oleh Al-Fadil Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Masya Allah, di hadapan ni belakangnya adalah anak-anak murid sebahagiannya. Dan mereka di sini belajar setiap hari dengan kitab-kitab yang berbeza. Masya Allah Ustaz, dahsyat ni. Mereka ni alim ulama ni Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah, kalau kita ada kalam ulama, saya tengok ulama mana, sesiapa yang jadilah kamu orang yang mencintai ilmu, ataupun orang yang menuntut ilmu, ataupun orang yang menyampaikan ilmu, ataupun orang mencintai orang yang menyampaikan ilmu. Tapi janganlah kamu jadi orang yang keempat ke yang keberapa, kerana itu adalah orang yang celaka, orang yang tidak mencintai apa-apa. Maksudnya tak cinta ilmu, tak cinta orang menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah, walaupun mungkin kita tak boleh menyampaikan, tapi kita menjadi orang yang mencintai ilmu. Masya Allah. Ada orang tu lagi belajar lagi tak faham, tapi sebab dah cinta, betul kan? Biarlah cinta pada ilmu, walaupun nampak cinta yang subhanallah, itulah nama cinta yang sebenar kan. Jadi antara kitab yang digunakan kitab Bahrul Mazi. Ini juzuk yang ke-15 ni. Masya Allah, dah juzuk 15 Ustaz. Dia ada berapa juzuk semua? Ada 22. Oh, Masya Allah, dah juzuk 15. Jadi kalau saya tanya soalan yang juzuk pertama, kedua, boleh jawab. Subhanallah. Kemudian ada kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah, menghidupkan agama, kitab Ihya Ulumuddin. Okey, jilid 1. Kemudian ada kitab Taubat dan liku-likunya. Masya Allah. Depan-depan kita ni kan, Masya Allah, dia orang ni dah habis dah bertaubat ni kan. Tak ada, wallahu alam, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sentiasa bersih daripada dosa. Kemudian ada kitab Di Balik Tabir Kematian. Memang buat persiapan dah kan. Dan Nabi kata orang yang paling bijak orang yang persiapan untuk mati. Tengok kitab khas Di Balik Tabir Kematian. Jadi dah ready lah semuanya, insya-Allah. Subhanallah. Kemudian ada syarah Safinah An-Najah, Safinatun Najah. Subhanallah Ustaz, saya nak pegang pun rasa takut kitab-kitab ni. Ada kitab hadis kudusi. Ini pun jarang sebenarnya masyarakat kita nak belajar bab hadis kudusi. Sebab banyak fokus pada hadis Bukhari Muslim kan. Hadis 40. Jadi ni nak naik grade tinggi dah ni kan, belajar bab hadis kudusi, firman Allah. Kemudian guna tafsir Al-Azhar.
Dah 2 kali dah. Dah khatam habis 30 juzuk, lepas tu ulang balik dah kali kedua tafsir Al-Azhar. Di hadapan saya ni para mufassirin dah ni ya. Masya-Allah. Mudah-mudahan walaupun dapat bahagian juzuk 30 pun jadilah boleh syarah kan. Boleh ingat sebab nuzul ke apa ke kan sikit-sikit. Jangan tanya saya lagi tak ingat. Ada kitab Riyadhus Salihin. Kalau dalam banyak-banyak kitab ni, kitab Riyadhus Salihin lah baru saya ngajar Ustaz. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah ini bukan habis lagi ni. Ada lagi sebab Hajjah tu dia bawa beg tu. Datang kuliah, ni pun rare. Ustaz saya nak kena tunjuk. Datang kuliah. Semua orang buat beg tarik. Ya, semua orang buat beg tarik. Allahu Akbar. Datang kuliah kena bawa beg ni. Kan biasa kita bawa ni kan, bawa ni. Sebab belajar di sini memang banyak, kitabnya banyak, kena bawa beg ni memang tak ada selain daripada Al-Barakah Ustaz. Saya tak pernah tengok lagi pelajar bawa beg ni. Sebab dengan usia, dengan apa kesungguhan mereka ni kan bawa ni, Masya Allah. Sebab kitab-kitab tadi tu berat. Terima kasih Hajar. Nanti tak apa, okey meh. Masya Allah. Ini sebenarnya idea yang bagus kan. Kalau budak-budak pun sekarang ada beg tayar kan. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi untuk seterusnya, sebab kami pun kena bertolak segera juga balik ke Seremban, kita nak minta Al-Fadhil Ustaz beritahu perkembangan ujian yang Allah uji sakit tu kan Ustaz. Sebab ramai yang nak tahu keadaan Ustaz sekarang. Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit dan bagaimana Ustaz boleh sembuh, apa sajalah Ustaz berkenaan keadaan Ustaz sekarang. Silakan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Hasma. Terima kasih Ustaz Tengku dan rombongan Ustaz Hasma Harun. Terima kasih juga rombongan daripada MZ Holdings yang bersama dengan kita di belakang. Betul ya, MZ Holdings datang? Ya, MZ Holdings yang mana akak-akak selalu ambil dok stay joint di belakang. Itulah dia. Olive tin lah, dok stay joint, ada juga pinggang, sakit lutut. Dia orang ada di belakang. Saintis belaka tu. Baik di hadapan kita ni ulama semuanya agamawan, di belakang sana pula saintis pula. Okey, tengah-tengah dia puitis semuanya. Baik, terima kasih Ustazah Asma datang, susah payah datang pada subuh tadi untuk ziarah kita di sini. Alhamdulillah, saya dah 3-4 hari dah tak pakai bedak. Tak pakai bedak sejuk, hari ni pakai krim saja. Kak Som pakai krim saja. Masih lagi dalam rawatan dengan pakar sakit kulit. Dia pun tak tahu apa sakit saya. Ya, jadi ramai orang Barakah sendiri pun tak tahu Ustaz Ghazim sakit apa. Anak tanya, cucu tanya, Ustaz sakit apa mau? Entah, aku tak jumpa dia, kata dia. Jadi saya selepas sakit kaki tu dah okey, dah boleh berjalan semua kaki, semua dah okey. Dia tiba-tiba dia datang di muka pada hari Rabu 3-4 minggu lepas. Jadi saya mula perasan tu Ustazah masa live di FB malam. Saya tanya dengan Ustaz Ahmad, apa hal muka saya Ahmad merah-merah ni? Hari ni merah, besok dia meletup, dia jadi hitam. Jadi bintik-bintik. Dan dia jadi, bila saya bangun pagi jadi luka. Macam ada orang yang ambil pisau toreh kan. Bukan saya garu pun. Dia macam dia macam ni Ustazah. Ya, luka sini ni. Jadi bahagian mata saya sini. Ya nampak. Nampak macam ni, ada luka tepi ni. Ya. Bibir pecah. Yang paling saya takut bibir saya pecah, dia jadi hitam. Jadi kuping hitam. Jadi nak cabut takut sakit. Hari tu saya cabut sakit. Nak bercakap tak boleh, nak senyum pun tak boleh. Senyum tutup je, senyum tak boleh, pecah. Jadi saya dah buat rawatan hospital. Dia bagi krim, dia kata alergi. Saya tanya alergi apa, tak tahulah. Dia tanya saya pula, ada buat simen ke? Ada masuk simen pula saya ni.
alergi ubat ke, saya tak makan ubat. Daripada yang lain saya makan ubat hospital je. Jadi sampai dah 3 sebulan dah, habis sebulan alergi apanya. Dan saya pun dah pergi buat rawatan perubatan di Kedah, di Pulau Pinang, buat rawatan Islam di sana lah. Jadi alhamdulillah nampak okey, tapi tidur masih lagi tak boleh tidur. Saya rasa saya dah tak tidur berturut-turut daripada hari Rabu 3-4 minggu lah. Sampailah malam tadi saya pun cakap kat isteri saya, kalau abang tak boleh tidur minggu ni juga, saya nak ganti Cik Musa jadi jaga. Saya jadi ustaz lah, jadi jaga pengawal keselamatan. Langsung tak boleh tidur. 1 malam 1 hari. Masya Allah. Jadi tak tahulah macam mana masalah saya, tapi alhamdulillah okey lah. Masalah kaki tu Ustazah, okey lah. Kakinya yang tempat orang saya duk lalu pergi mengajar tu, selalu tu bilik mayat, lalu ke sini. Ini laluan saya jalan kaki. Di situ yang kita jumpa gambar saya dibakar, ada abu mayat di sana dalam kotak, semua ada gambar saya. Jadi mungkin makcik-makcik tak tahu kan, tak tahu. Kalau tahu mungkin dia orang pun tak lalu situ. Jadi Haji Hainon lepas ni tak lalu dah lah kat Yati kan. Sebab tu saya cuba lalu ke sini balik lah. Dulu saya lalu ke situ. Hari apa kan saya cuba try juga lalu ke situ, balik sakit balik kaki saya. Tak boleh bangun balik. Jadi kaki saya keluar darah. Keluar darah, bukan, kaki saya keluar air besar, minta maaf. Keluar air besar tanpa sakit, tanpa darah. Ini yang saya nak elakkan lah lalu waktu. Walaupun kita dah matikan dia, tapi nampak gayanya masih lagi Bisa tu ada. Bisa, tapi dah kering dah sekarang tu. Bisa tu dah kering dah, alhamdulillah. Betul bergamai. Jadi ini yang berlaku. Kaki dah okey lah, banyak dah okey. Jadi kalau ustazah nak tengok kaki saya waktu, mungkin pelajar-pelajar Al-Barakah pun tak tengok kaki saya waktu saya sakit hari tu. Ini bengkak kakinya. Dia jadi gelembung. Jadi gelembung, jadi macam tu. Ya, kaki. Kemudian masa di ini gambar dia lah. Gambar saya dalam kotak abu mayat ni. Ustaz, orang lain nak tengok. Tunjuk gambar abu tu. Jadi gambar ni dah, orang dia pun dah jumpa, dah sadar, dah minta maaf dah. Dah minta maaf semua. Maksudnya orang tu datang minta maaf. Dia kata dia orang suruh dia buat. Orang suruh dia buat. Dengan tujuan sebab dia kawasan kita ni CCTV berpagar, berjaga, mana boleh orang luar masuk kan. Jadi biasalah. Orang upah dia. Ya, orang bagi. Dia pun tak tahu apa, kita tak salahkan dia lah. Dah minta maaf semua dah, okey lah, pergilah. Selamat tinggal pujaan lah. Dan waktu dia operate tu Ustazah, tak ada darah, tak ada nanah, tak ada. Ni satu contoh waktu belum ni. Ni waktu dia belah, dia tak ada darah, tak ada nanah, tak ada apa-apa. Entah apa benda doktor korek, kita pun tak tahu. Masa tu bius dah tu ke? Ke hidup-hidup tu Ustaz? Bius. Dia tak ada darah, tak ada nanah. Tak keluar apa-apa. Saya makan ubat cair darah. Okey, Kan? betul-betul. Jantung kan. Masa dia bengkak, tak tahu punca, tak tahu apa, punca. kosong. Orang lain kalau bengkak tekan-tekan keluar nanah ke. Dia tak ada darah pun, tak ada. Punyalah dia picit semuanya untuk keluarkan darah pun tak ada. Anak cucu. Jadi itu sajalah perkembangan setakat ni. Muka saya lah pedih. Nak mandi pun sakit lah, ambil air sembayang pun sakit. Pedih, dia jadi luka tanpa sebab. Wallahu a'lam, itu saja. Datuk, saya tanya kan. Ada 4K dia tengok Ustaz. Lepas tu ramai juga yang tanya untuk bagi sumbangan ke tempat Al-Barakah ni. Kita dah pin dah ya. Soalan saya, kadang orang sebut Ustaz, okey. Subhanallah, kadang kan orang kita selalu tanya macam ni. Tak apa, saya rasa saya tanya soalan ni pada Ustaz tak apa. Tak tahu lagi soalan, tapi tak apa dah. Ayat-ayat orang awam kan sebut Ustaz Kazim tak ada pendinding ke, tak beramal ke, kan dia sendiri yang mengajar.
kan amalkan tu, amalkan ni. Sebab kita lihat maksudnya siri ujian sihir ke atas ustaz ni bersambung-sambung. Jadi sebenarnya memanglah ada, kalau saya nak jawab, kita nak jawab dari sudut syariah semua tu boleh, cuma nak dengar bagaimana ustaz menjawab. Sebab saya pasti soalan ni pun ustaz pernah orang tanya direct ataupun pernah baca kan. Sebagai ustaz yang melalui sendiri ujian ni, ustaz boleh ulas sikit. Baik, Subhanallah. terima kasih. Tak apa, saya pegang. Terima kasih Ustazah, terima kasih yang bertanya. 2 hari lepas ada satu bomo diraja, satu sultan. Saya tak sebutlah negeri mana ya, wallahualam kan. Jadi dia merawat saya sejak seminggu lepas. Okey. Dan hari ini dia ada di hospital dah 3 malam kerana diserang serangan. Dia kata inilah serangan paling kuat lepas dia mengubat orang dan dia tumbang, dan dia sekarang ada di hospital. Mulut dia herok sebelah. Orang tua ya. Jadi saya nak cakap, sebab tu ramai orang yang nak mengubat saya. Saya pesan kalau agak-agak tak berapa nak kemas tu, berehat dululah. Itulah nasihat saya. Okey, saya ulang balik dia. Kalau agak-agak tak berapa cukup ilmu di dada, enggak sampai tersan Suez. Boleh faham? Gitulah. Sebab ramai yang datang, balik dia kena kacau, balik dia sakit. Ada yang datang ke rumah saya tulis, saya pula kena ngubat dia. Dia datang rumah saya nak ngubat saya. Datang pada Johor tu, jauh. Nak tolong ustaz, lalah dia kaku. Apa bang? Tak boleh cakap, tak boleh bergerak. Saya pula kena jampi dengan dia. Jadi alhamdulillah saya boleh bertahan lagi dengan cubaan ni. Kalau tuan-tuan jadi saya tak tahulah. Mungkin saya ni iman tak kuat kan, cubaan tak kuat. Tapi kalau tuan-tuan jadi saya rasa tuan-tuan pun dah tak boleh bangun dah. Okey, tapi saya sakit 3-4 hari, alhamdulillah boleh bercakap balik. Muka hodoh 3-4 minggu, elok balik sekarang ni. Kaki tak boleh berjalan, naik basikal, alhamdulillah boleh berlari balik. Jadi alhamdulillah Tuhan tolong. Sampai bila? Wallahu a'lam. Tapi setakat ni berapa ramai pengamal perubatan tradisional, perubatan Islam yang datang tolong saya, semua dah surrender. Jadi dia usah cari yang terror lagi lah, yang ilmu tinggi lagi. Ya, termasuk dari negara seberang pun datang merawat saya. Masih belum lagi dimakbulkan. Jadi saya pelindung daripada Allah. Kita baca amalan-amalan. Ya, kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan dah lari. Ya, kalau duduk dalam rumah, tiba-tiba paip air terbuka sendiri. Okey. Tuan-tuan duduk dalam rumah, beg bergerak sendiri, jatuh sendiri, angkat sendiri. Itu gangguannya sampai tahap begitu. Tapi saya maintain, tak ada apa lagi setakat ni. Alhamdulillah. Dia nak melawak ke, dia nak bergurau ke, dia nak apa, saya tak ada apa. Ya, tak jadi apa. Sebab kita pegang Allah Ta'ala. Kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Allah nak sakit, mungkin Allah nak hapuskan dosa saya. Tapi saya minta ramai sangat, beratus-ratus orang yang datang offer untuk berubat. PA saya akan cakap, sanggup untuk berhadapan? Sanggup untuk terima risiko? Kalau sanggup, silakan. Jadi kalau tak sanggup, pergilah. Sebab ada yang datang saja-saja nak try. Balik anak dia pula, rumah dia kena baling batu. Ada satu ustaz daripada Bagan Datuk datang berubat saya, rumah dia ditimpa hujan batu. Malam-malam batu timpa di atas bumbung dia, balon dia. Lepas tu terus telefon tak nak ubat dah. Ustaz tolonglah ubat saya pula. Jadi tak apa benda orang yang buat. Yang terbaru ni, ada satu anggota keselamatan, dia telefon, dia pergi ke luar negara. Saya tak nak sebutlah negara mana. Dia kata dia pergi ke satu tempat, gambar ustaz ada di situ. Diupah untuk orang buat pada saya dalam tempat dia. Canggih, tak canggih. Jadi saya ni terkenal sampai ke luar negara. Jadi kita redha sajalah tuan-tuan. Kerja kita ialah berdakwah. Kerja kita ialah buat baik. Sebab saya yakin waf'alul khair. Bila kita buat yang baik, kata Allah dalam Quran, Allah jaga kita. Setakat ni Allah jaga saya. Allah jaga al-barakah, Allah jaga keluarga saya, dan anak-anak saya pun dah tak kisah pun. Isteri saya pun tak kisah pun dengan
gangguan-gangguan yang datang ke rumah, ya. Ada benda tidur atas sofa lah, benda berjalan menyorok dengan anak-anak saya main aci-aci, tak ada apa dah. Benda-benda tu bagi kami, kalau tak ada kami pula tanya, hari ni tak ada pula mama kata macam tu. Jadi dah tak ada apalah, sekadar mereka ngusik-ngusik di luar rumah tu biasa. Jadi tuan-tuan, saya harap pelajar-pelajar Al-Barakah pun tak ada apa. Kalau jadi kat saya, kita sini baca Yasin setiap petang, ya, baca Al-Mulk setiap malam, Waqiah setiap petang, sembahyang hajat pun setiap malam. Jadi mudah-mudahan itulah yang menolong kita di pusat pendidikan Al-Barakah. Jadi kita ucapkan terima kasih pada Ustazah Asma, terima kasih pada Ustaz Tengku, terima kasih pada MZ yang datang, terima kasih pada semua followers yang doakan saya sejak 2-3 bulan ni. Memang pelik-pelik punya. Tujuan dia saya nampak satu je, supaya saya tak keluar dalam media, saya tak keluar dalam TV. Kalau dah muka macam ni, TV mana nak panggil dah, ya. Muka kena solek tebal, muka jadi hitam macam ni, bibir jadi hitam menakutkan orang. Jadi mungkin saya kena pakai topeng lah kot, ataupun dah tak boleh keluar dalam Facebook. Itu saja matlamat dia. Sebab dulu bila saya keluar live, jadi saya nak tumbang, saya jadi berada di awang-awangan kalau saya live dalam TV. Nah, itu saya nampak lebih kepada menghalang saya untuk menyampaikan dakwah. Jadi kita yakin Allah tolong kita. Okey, insya-Allah tuan-tuan teruskan beramal dengan amalan yang saya baca. Kalau kena pun insya-Allah kena je saya lah Kak So, boleh bangun lagi. Insya-Allah, wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah, terima kasih semua. Subhanallah, alhamdulillah. Kita pun nak berakhir dah ni, masing-masing ada urusan. Muslimin-muslimat, soalan yang saya tanya tu sebenarnya kita semua pun tahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah diuji dengan sihir. Jika Rasulullah sendiri Allah izinkan kan disihir, dan ini dirakam dalam hadis yang sahih, bagaimana ada malaikat berada di kepala dan malaikat berada di kaki saling bertanya. Ketika tanda-tanda sihir pada Rasulullah itu telah membuatkan Rasulullah tak pasti dia telah jumpa belum. Sebab Rasulullah SAW setiap petang sebelum duduk ataupun berhenti di rumah giliran isteri, Rasulullah akan pergi ziarah semua isteri dulu dan akan berhenti di rumah yang giliran tu. Namun bila kesam sihir itu semakin teruk pada diri Rasulullah, sehingga kan ketika itu Rasulullah tidak ingat dah pergi belum dan sebagainya. Dan semakin sakit, lalu datanglah malaikat di kaki bertanya, kenapa dengan hamba Allah ini, dengan manusia ini, dengan hamba Allah ini? Malaikat di kepala pun berkata, dia telah pun disihir. Yang duduk sedang terlentang tu, sedang baring tu adalah Rasulullah. Malaikat di kepala tanya lagi, apakah bentuk sihirnya, bentuk boholnya? Lalu malaikat di kaki. Dan cerita ni kalau kita belajar kitab tafsir, contohnya dalam tafsir Ibnu Katsir, ada cerita detail. Kemudian malaikat di kaki pun menjawab, dia telah disihir dengan bohol berupa ambil daripada gumpalan rambut Nabi, lalu diikat, diletakkan di bawah, di dalam satu sumur ataupun telaga yang telah mati, ditanam di bawah. Begitu sekali ikhtiar dan usaha orang nak sihir. Sebab sihir ni dia ada bohol. Bohol ni dia ada bahan dia ada barang dia. Ada guna minyak, macam Ustaz guna gambar, buat bakar, macam-macam lah. Lalu kemudian malaikat di kepala tanya lagi, siapakah yang menyihir? Kemudian malaikat di kaki memberitahu siapakah penyihir. Dan Rasulullah tidak mendoakan ataupun Rasulullah tidak membalas dengan keburukan. Dan Rasulullah perintahkan supaya ambil bohol tersebut, kemudian dilakukan sekian-sekian untuk dilepaskan sihir. Dan bila Rasulullah datang rasa sakit-sakit, kesan sihir dan sebagainya, dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, dalam hadis yang sahih menceritakan bila datang Rasulullah sakit, Rasulullah akan membacakan untuk dirinya Al-Mu'awwizatain, iaitu 2 surah perlindungan, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Itu di antara 2 surah merawat sakit-sakit zahir dan juga sakit batin. Dan hadis itu menyambung lagi, jika masih lagi belum kurang rasa sakit Rasulullah, sahabat ataupun isteri Nabi akan ambil tangan Nabi sendiri, dibacakan 2 surah tersebut, lalu disapukan kepada
mana-mana anggota badan yang Nabi boleh sampai. Sebab apa? Tidak ada tangan yang lebih berkat melainkan tangan Nabi. Maksudnya kaedah tersebut Nabi tunjuk contoh. Kalaulah ada tok guru sendiri yang sakit, kan, jadi tangan tok guru tu yang barakah. Jadi dibacakan, kan, lalu ditiupkan dan dipimpin, diambil tangan tu untuk dia sapu pada dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi subhanallah, memanglah Ustaz, kalau dikena pada orang yang biasa mungkin dah lama dah tumbang. Kalau kita 2 hari, 1 hari tak tidur, 24 jam tak tidur, agak-agak miong tak kita? Miong. 2 hari tak tidur, miau-miau dah jadi orang dah, kan, dari kucing lah pula. Maksudnya memang kajian sains pun kata kalau manusia tak tidur dalam beberapa hari, tak jadi manusia dah. Akal akan terencat, tubuh badan akan rosak. Maksudnya sistem badan akan rosak sebab memang tidur itu satu keperluan asas. Dan pasal Ustaz Kazim kita tak tidur ni memang dah lama. Kami jumpa masa PKP apa, kadang tak tidur berbulan-bulan. Sekarang dah berapa bulan langsung tak tidur. Kadang kita rasa tak terima, takkan tak tidur langsung, kan Ustaz ni, kan, kok tidur langsung celek tak tidur. Dan pelik, kan, bagaimana Ustaz boleh bertahan. Dan tak lain tak bukan, kan, subhanallah, kerana ramainya mendoakan. Ramainya di kalangan inilah pelajar-pelajar, ramainya orang yang mendoakan, kerana kuasa doa itu jauh lebih hebat daripada kuasa sihir. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita tetap mendoakan supaya Al-Fadhil Ustaz kita terus diberikan kekuatan, kesihatan. Allah angkat, Allah cabut buhul-buhul sihir tersebut. Dan saya percaya, mungkin ada orang kata Ustaz Kazim tak habis-habis cerita sihir, kan. Tetapi ini adalah satu bentuk pengajaran. Dan sihir ini disebut banyak kali di dalam Al-Quran. Pada zaman Nabi Musa dan sebagainya, sihir ini benar-benar wujud. Rasulullah sendiri pernah kena. Dan hukum orang yang mendatangi ahli sihir walaupun untuk berubat, hukumnya haram. Hadis Nabi yang sahih, tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Walaupun jumpa ahli sihir untuk bertanya, sebab hadis itu menyebutkan barang siapa yang mendatangi ahli sihir untuk menanyakan sesuatu, tidak diterima. Sebab dia pergi jumpa tu bermaksud dia dah ada percaya sikit dah kepada ahli sihir tu. Belum lagi tahap dia buat khidmat ahli sihir, maka disebutkan oleh ahli ulama bincang, ahli sihir, orang yang berjumpa ahli sihir, dia telah melakukan syirik yang besar, dan ketika itu dia telah pun jatuh kufur. Dan sebagian ulama kata hukuman bagi penyihir ataupun ahli sihir adalah hukum bunuh, sampai tahap hukum bunuh, sebab dia dah murtad kerana dia dah syirik kepada Allah. Dalam surah Al-Jin disebutkan tentang ada golongan yang pergi berjumpa dengan jin dan mohon pertolongan. Jin itu bertambah jahat dan bertambah kuat. Dan ada sebagian ulama kata sekiranya sihirnya tidak sampai membunuh, maka bukan jatuh hukuman bunuh kepada ahli sihir, tetapi jatuh hukuman takzir sekian-sekian. Tapi jika menyebabkan kematian, contoh santau dan sebagainya, maka dia juga perlu dijatuhkan hukuman bunuh. Maksud perbincangan pasal sihir ni memang ada dalam hadis Nabi, para ahli ulama dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku kepada Al-Fadhil, Tok Guru kita, Ustaz Kazim kita, sebagai satu pengajaran dan ambil aktibar, dan insya-Allah dari situlah Ustaz berkongsi kepada kita bagaimana untuk merawat sihir. Antara zikir yang Ustaz selalu sebut iaitu La ilaha illallah Al-Halimul Azim, La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, La ilaha illallah Rabbus Samawati wal Ard wa Rabbul Arshil Karim. Dan saya belajar zikir itu pun hasil daripada Ustaz selalu sebut-sebut. Dan subhanallah, kalau kita fikir apa yang Ustaz cerita tadi tu, perawat yang sakit, dan bagaimana pula Ustaz sendiri hakikatnya sepatutnya lebih teruk daripada perawat sakitnya, tetapi mungkin asbab Ustaz beramal dengan banyak zikir-zikir ini, Allah masih teguhkan lagi diri, masih kuat lagi untuk menyampaikan dakwah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Ustaz, terima kasih kepada semua Ustaz Hazmi, terima kasih semua yang hadir di sini dan juga di media sosial. Saya juga mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bertemu, mudah-mudahan di syurga Allah kita semua bersatu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ustazah. Jadi ucapkan minta maaf kalau kita ambil masa terlalu sikit.
Jadi kita bagi peluang untuk Ustazah balik dululah, bergerak keluar. Jangan tuan-tuan akan berbuk meja kursi pula, pintu pula. Wallahualam. Nak bawa. Suasana Al-Barakah. Kuliah Al-Barakah. Macam pusing-pusing je. Suasana selepas kuliah. Yang si anak gambar atas meja lagi. Oh, dah satu lagi. Oh, atas meja ni. Ada kat sana. Lagi cepat sikit. Atas meja depan sekali yang anda duduk tadi. Duduk. Lagi cepat sikit. Oh, tinggal mana pula? Handset. Tại vì đi Yo. Tak habis lagi. Ya, nak tengok suasana tu. Ngalah lagi. Tak, bagi ucapan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Ustazah Asma, Ustaz Tengku kerana bersama Ustaz Tingkat Al-Barakah. Saya Ustaz Ahmad. Saya bertugas di sini sebagai imam dan guru agama. Jadi saya rasa macam seronoklah hari ni. Meriah sungguhlah. Belajar kita suka dengan kedatangan yang berbahagia Ustazah Asma dan Ustaz Tengku. Terima kasih warga FB page Ustazah Asma. Moga-moga terhiburlah dengan
melihat suasana pondok di Pusat Pendidikan Al-Barakah, dan kita doakan sama-sama Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita semua yang berada dalam medan dakwah ni untuk kita bina sebesar-besarnya kita panggil pondok-pondok seperti ini di Malaysia. Sebab kita yakin dengan adanya pondok-pondok ni salah satu sumbangan terbesar pendidikan agama ataupun kita panggil tersebarnya kefahaman agama di Malaysia ni, insya-Allah. Amin. Allah alam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Lagi sama.